Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, tahniah dan terima kasih kepada yang masuk kelas hari ini. Jadi kelas hari ini kita akan sambung kepada subtopik seterusnya dalam bab 5 iaitu 5.2 berkenaan dengan pembesaran. Tetapi hari ini kita hanya nak sentuh kepada konsep keserupaan. Sebab sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang pembesaran, kita perlu faham dahulu maksud atau konsep keserupaan. Okey, jadi selepas kelas ini seharusnya murid boleh menjelaskan apa dia keserupaan dan juga boleh menentukan dan mengenal pasti sama ada dua objek yang diberi adalah serupa ataupun tidak. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada perbezaan, kekongruenan dan keserupaan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kelas sebelum ni kita belajar tentang konsep kongruent dan kita semua dah boleh berupaya mengenal pasti sama ada dua objek diberi adalah kongruen ataupun tidak. Dan hari ini kita akan lihat pula apa perbezaan antara kekongruenan dan keserupaan. Okey, seperti yang kita semua tahu bahawa kekongruenan itu kita mesti lihat dari segi saiz dan bentuk. Begitu juga dengan keserupaan. Jadi persamaan antara kedua-dua ni adalah kita lihat dari segi saiz dan juga bentuk ya. Untuk kekongruenan ini, kita lihat kepada nilai sisi dan juga nilai sudut lah. Okey, seperti mana yang kita dah belajar dan ketahui sebelum ni, kita lihat kepada nilai sisi dan sudut. Begitu juga nanti untuk keserupaan, kita lihat pada sisi dan sudut. Cuma aspek penilaian itu kita lihat di mana dia ada beza sikit. Okey, kalau seperti yang kita sedia maklum, kongruen wajib sama saiz dan juga sama bentuk. Contohnya bagi kita dah tengok antara rujukan kita adalah daripada 6 sifat tu. Seperti A, SSA dan sebagainya lah. Seperti kita belajar sebelum ni. So ingatlah ya. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, salah satu sifat rujukan kita adalah A. Di mana ini merujuk kepada ketiga-tiganya adalah sudut. Untuk sekiranya sifat ini yang kita rujuk di mana ketiga-tiganya adalah sudut, untuk kongruen kita perlu pastikan pula syarat yang kedua dipenuhi iaitu saiznya sama atau dengan kata lain luasnya. Kalau AAA itu sama sekalipun tapi saiznya itu tidak sama, maka kita tak boleh kata dia kongruen. Okey, tetapi bagi objek yang AAA dia tu sama tetapi saiz syarat kedua tak sama, dia akan masuk kepada objek yang serupa. Okey, contoh kalau saya boleh lukis kat sini. Katalah saya ada segitiga sudut tegak. Okey, so ini segitiga sudut tegak. Okey, so ini adalah 90 darjah, ini 90 darjah. Katalah nombor 1, ini nombor 1 lah. Ini adalah nombor 2, ini nombor 1 prime. Sebab kita nak bandingkan secara sudut sepadan, ni adalah 2 prime, ni 2 lah. Okey, katalah 1 ni 20 darjah. Okey, sini 70 darjah. Ni pun samalah, 20 darjah. Sini 70 darjah. Okey, so kedua-dua segitiga ini dia penuhi AAA. Okey, tapi dia tak kongruen. Sebabnya saiznya tak sama. Okey. Tetapi objek kedua-dua ini dia akan dianggap sebagai serupa. Okey, kenapa? Dari segi keserupaan, dia tak lihat kepada saiz. Okey, jadi dia hanya lihat dari segi bentuk yang sama. Saiz tak semestinya sama. Kalau kita rujuk kepada sudut, asalkan sudut sepadan adalah sama, ni kita tengok yang ni, asalkan nilai semua sudut sepadan, kata kuncinya semua sudut sepadannya sama, maka kita boleh kata dia adalah serupa. So dia adalah serupa. Tetapi kalau dia tak penuhi syarat kedua, kita tak boleh dikata kongruen lah. So itu semua dah jelas lah. Okey, dan keserupaan juga
dilihat dari segi macam tadi yang telah disebut, saiz dia tak semestinya sama kan. Saiznya itu ditentukan oleh nisbah kadarannya. Okey, so apa itu nisbah kadaran? Okey, kita akan tengok aktiviti selepas ini. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini saya ambil dalam buku teks. Okey, kalau awak nak tengok sebagai rujukan, bolehlah semak buku teks awak, muka surat 134. Okey, dekat sini dia minta awak buat sedikit aktiviti, so awak boleh buatlah. Diberi dua segitiga ABC dan PQR di sini. So ada jadual ni, okey, boleh lengkapkan dari segi saiz sudut ni, ambil protektor, awak akan ukur lah. Okey, pertama sekali mesti cari sudut sepadan. Itu paling penting. Tak boleh membandingkan sudut yang tak sepadan. Contoh yang pertama dia kata sudut A. Ini adalah sudut A. Sudut sepadan dengan A adalah P. Maka apa awak perlu buat? Ambil protektor, ukur ini berapa dan P tu berapa dan isikan di sini nilai di ruang inilah, dan teruskan untuk B. B ni okey, sepadan dengan dia adalah Q. So isikan berapa dan C tu berapa. Okey, so awak ukur sendiri guna protektor. So ini saya nak awak buat di dalam buku matematik 1. So lengkapkan bahagian ni. So saiz sudut tu tak ada masalah lah, hanya ambil protektor sahaja dan isikan. Okey, saya nak sentuh di bahagian panjang sisi. Sebab tadi saya kata saiz dia tak sama, tetapi dia mestilah mempunyai nisbah yang sama. Jadi apa yang dimaksudkan dengan nisbah? Okey, contoh bila disebut panjang sisi, kita akan lihat sisi sepadan. Contoh kalau saya rujuk sisi AB. Jadi sisi AB sepadan dengan dia adalah PQ. Okey, ni sisi sepadan dengan dia PQ. Maka awak perlu buat adalah awak ukur, ambil pembaris, ukur berapa cm. Tapi dekat sini saya tak boleh nak tunjuk guna pembaris lah. Apa yang saya buat, saya gunakan petak. Katalah AB ni saya ukur dia ada antara A ke B, dia melangkaui 1 petak, 2 petak, 3, 4. So saya tulis di sini 4. P ke Q berapa petak? 1, 2, okey, saya nak kira petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi PQ tu 8. Jadi cara nak mencari nisbah adalah dia mesti panjang sisi satu lagi objek tu bahagikan dengan panjang sisi objek yang pertama. Okey, so maksudnya PQ bahagi dengan AB. Bolehlah saya kata, saya anggap ini sebagai image. Ini adalah objek. Jadi nak cari nisbah tu, kita boleh ambil guna konsep image bahagi dengan objek. Jadi image itu 8 bahagi objeknya 4, maka kita akan dapat nisbahnya adalah 2. Okey, so itu untuk sisi yang pertama. Untuk sisi yang kedua, okey, contoh sisi yang kedua, kita ambil sisi sepadan. Yang kedua adalah BC. Contoh BC. Okey, yang sepadan dengan dia adalah QR. Okey, mesti cari sisi sepadan. Jadi BC tu kalau serong macam ni, okey, saya nak tunjuk kat awak cara nak kira dia punya bilangan unit adalah, katalah kalau dia serong dan dia membahagi tepat di tengah sini, kita boleh anggap dia sebagai satu unit lah. Okey, so ini 1, 2, 3. Jadi B ke C tu 3. Kita tulis 3. Okey. Q ke R tu, okey, dia mesti di tengah barulah boleh kita anggap sebagai satu unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Q ke R tu 6. So kita tulis 6. Jadi mengikut rumus mencari nisbah, dia adalah image per objek. Jadi image 6 per dengan objek 3. So kita akan dapat 2. Okey. C ke A pula. Okey, so C ke A. Okey. Saya tukar warna. Okey, C ke A. Okey, kalau awak perhatikan C ke A tu garisannya macam ni kan. Okey, dia ni tidak melalui titik di tengah. Maksudnya di tengah petak. So kita tak boleh nak anggap dia sebagai satu macam tu kan. Okey, kita boleh cari panjang menegak. Okey, contoh panjang menegak, tengok garis yang saya buat tu. So C ke bawah.
Okey, sebab nak memudahkan kita kira kan. Jadi C ke bawah itu kita nampak dia melangkaui 3 petak. So bolehlah kita kata C ke A itu 3. Okey, R ke P ni adalah sepadan dengan dia kan. Tapi awak tengok garisan ini dia tidak melalui di tengah-tengah petak. Kan, tak macam R ke Q tadi. So kita boleh kira dia sebagai satu unit. Tapi ini dia tak tengah-tengah. So apa kita boleh buat adalah kita ambil panjang menegak. Jadi bila panjang menegak ini kita boleh kira lah dari bawah ke atas ke bawah sama je. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So R ke P juga adalah 6. Jadi mengikut formula untuk mencari nisbah image per objek. Jadi 6 per 3. So kita akan dapat 2. So apa kesimpulan yang awak nampak adalah semua sisi-sisi itu nisbah sepadan atau nisbah kadaran kita panggil sama iaitu 2. Okey. Jadi kita boleh kata dia adalah serupa. Okey, itu yang dimaksudkan dengan menilai atau menentukan macam mana nak tentukan dua objek itu serupa. Walaupun dia tak sama dia punya saiznya, tidaklah semua objek yang tidak sama saiz kita boleh anggap serupa. Ada juga perkara yang kita rujuk, faktor yang kita rujuk dan di antaranya adalah nisbahnya. So kita perlu kira nisbah sisi sepadan. Ingat untuk mengira nisbah, dia punya sisi itu mesti sepadan. Okey, so diharap jelas untuk yang itulah. Okey, next kita tengok aktiviti. Contoh bagi soalan yang pertama. So kita ada dua objek dekat sini, dua gambar raja. Okey, untuk menentukan sama ada dua objek ini serupa ataupun tidak, so apa yang kita tengok adalah maklumat yang diberilah. Okey, contoh untuk soalan ini, dia tak beri sebarang nilai sisi. Jadi apa yang diberi adalah sudut. Maka kita akan menggunakan nilai sudut. So, seperti apa yang kita dah maklum sebelum ni, untuk menentukan dia serupa ataupun tidak, nilai sudut bagi kesemua bucu atau semua sudut pada rajah tersebut mestilah sama. Jadi, kalau kita nampak di sini, suatu segitiga ni ada 3 sudut. Tapi, salah satunya daripada sudut bagi kedua-dua objek ini tak diketahui. Contoh yang ini. Tapi kita boleh carilah. Contoh ini saya anggap sebagai X. Okey, tapi kita boleh cari X tu berapa dengan cara 180 darjah tolak 20 darjah tolak dengan 90 darjah. Maka kita akan dapat X tu adalah 70 darjah. Untuk gambar rajah kedua juga kita tak tahu satu lagi sudut di sini kan. Tapi kita boleh cari iaitu dengan cara, katalah ini saya anggap sebagai Y. So Y adalah 180 darjah tolak 90 darjah tolak dengan 70 darjah. Maka kita akan dapat 20 darjah di sini untuk Y. Ini adalah untuk X 70 darjah. Okey, so apa yang kita nampak adalah ketiga-tiga nilai bagi segitiga itu sama. So ada 20 di sini, ada 20, ada 70, ada 70, ada 90, ada 90. Nampak tak? Tapi saiz dia tak sama kan? Tapi mengikut definisi bagi serupa, tidak semestinya saiz sama, asalkan kesemua sudut-sudut sepadan itu adalah sama besarnya, maka kita boleh kata dia serupa. Tapi kita buat sikitlah catatan di sini. Katalah saya anggap ini sebagai 1. Yang ini ni sebagai 1. Mana yang sepadan dengan dia? Yang ini saya anggap sebagai 1 prime lah. So, sudut 1 adalah sama dengan sudut 1 prime. Sebab apa? Nilai dia 90. Okey, katalah ini saya anggap sebagai 2. Maka yang sepadan dengan dia di sini saya anggap sebagai 2 prime. Okey, so sudut 2 adalah sama dengan sudut 2 prime. Okay, so ini saya nak tegur sikit lah latihan sebelum ni. Ramai yang kalau nak tentukan kongruen, contohnya kelas yang lepas, dia terus sahaja tulis kepada rumusan tidak kongruen. Kongruen, tunjukkan sikit jalan kerjanya lah. Contohnya macam ni, perbandingan sisi. Okay, so yang ketiga ni, katalah saya anggap 3. So yang sepadan dengan dia di sini. So ini adalah 3 prime. Jadi sudut 3 adalah sama dengan 3 prime sebab 70 kan. Maka barulah kita buat kesimpulan di sini dia adalah serupa. Okey, so itu adalah contoh yang pertama, macam mana nak tentukan objek itu serupa atau tidak. Okay, kita pergi kepada contoh yang kedua.
Okey, so kita tengok dekat sini, contoh yang kedua tak diberi sebarang nilai sudut. Maka kita tak bolehlah gunakan sudut kan untuk mengenal pasti objek itu serupa ke tidak. Jadi apa yang kita buat adalah berdasarkan maklumat diberi. So maklumat diberi di sini adalah nilai panjang sisi. Maka kita pun menggunakan nilai panjang sisi. Jadi bila diberi sisi, ingat sisi kita akan mencari nisbah. Okey, nisbah. Okay, sebab kita tak boleh terus-terus kata, oh ini tak sama saiz kan? Okay, dia serupa. Sebab cikgu kata, kalau tak sama saiz, serupa. Tak boleh lah juga macam tu. Kita mesti kena ambil kira nisbahnya juga berapa. So, untuk mencari nisbah, ingat, dia adalah panjang image per dengan objek. So, boleh anggap mana-mana lah kalau untuk situasi pertama ni. Okay, katalah ini nombor 1 ni objek, nombor 2 ni image. Okay. So, yang kecil tu image. Kita mesti mencari sisi sepadan. Okay. So, ada 3 sisi. So, kita mesti mengenal pasti atau mencari nisbah untuk ketiga-tiga sisi. Okay. So, kalau dekat sini, macam mana kita nak tentukan sisi? So, kita tengoklah. Yang panjang sekali tu mestilah dengan panjang sekali kan? Dia punya yang sepadan dengan dia. So, untuk yang pertama ni, yang panjang sekali 25. Kan? Kalau yang nombor 2, image tu yang panjang sekali adalah 7. Okay, so untuk mencari nisbah yang pertama, dia mesti image per objek. Jadi, image 7 per objek 25. Okay? Sorry. Okay, untuk menentukan yang mana satu image objek untuk yang inilah, dia tak semestinya image tu lebih besar daripada objek, tidak. Okay, 7 per 25. Boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh kan? So, inilah dia nisbah untuk yang pertama, padanan sisi yang pertama. Bergerak kepada pasangan sisi yang kedua. Okay, katalah saya anggap 24 ni tengah-tengah kan? Sederhana besar, tengah-tengah. Yang tengah-tengah besar untuk objek yang kedua adalah 5 kan? Jadi, image per objek, so dia akan dapat 5 per 24. Boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh kan? So, kalau kita tengok dekat sini nombor 1 dengan 2 ni pun sebenarnya dah tak sama dah nilai dia kan? Sebenarnya daripada sini kita dah boleh dah buat rumusan bahawa dia tak serupa. Tapi tak apalah, kita teruskan kepada yang ketiga. Yang ketiga yang terakhir sekali, kalau kita tengok 12 paling kecil nilai atau paling pendek kan? Dekat sini nombor 2 yang paling kecil nilainya adalah 4. Maka kita buat nisbah 4 per 12. So, 4 per 12 tu boleh kecilkan lagi dengan sifir 3. Sifir 4, sorry. So, 4 bahagi 4, 1 per 3. So, nisbah dia adalah 1 per 3. So, kita tengok 1 per 3, 5 per 24, 7 per 25. Tak sama semuanya. Maka, kita boleh buat kesimpulan rumusannya adalah dua objek ini. Kita namakan dia tak serupa. Okey? So, diharap jelaslah di situ. So, melalui aktiviti ini, kita buat satu kesimpulan rumusan tentang keserupaan itu apa. So, hasil daripada mobilisasi, maksudnya aktiviti dalam buku teks tadi itulah. Dua objek itu dikatakan serupa sekiranya semua sudutnya, sudut sepadannya adalah sama. So, pastikan semua sudut sepadan sama. Kita tak ambil kira saiz, kita ambil dari segi semua sudutnya sama. Kita tak perlu nak buat kedua-dua, sudut buat, sisi buat, tak payah. Kita buat salah satu. Okey, untuk yang kedua, semua nisbah sisi sepadan adalah sama. Okey, kata kuncinya adalah nisbah. Dia bukannya nilai. Ada beza nilai dengan nisbah. Dia bukan semua nilainya sama. Kalau kongruen, nilai dia mesti sama kan. Tapi untuk serupa, nisbah. So, bila nisbah, kita kena buat sedikit pengiraan lah untuk mencari nisbah kadaran. Semua sisi sepadan mesti mempunyai nisbah yang sama. Okey, so diharap jelas di situ. Untuk latihan, buka buku teks, muka surat 136, latihan terdiri 5.2a. Jadi apa yang saya nak awak buat adalah buat soalan nombor 1 dengan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 1 tu tak perlu lukis, hanya buat jawapan je. Contoh nombor 1A, nyatakan serupa ataupun tidak lah. Okey, so itu sahaja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.